Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita malam. Bekalan telur ayam di bahagian Bintulu kini kembali stabil selepas berdepan kekurangan stok berikutan permintaan tinggi semasa perayaan Gawai Dayak dan Aidilfitri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, isu tersebut bukan masalah besar kerana ia hanya berlaku sehari atau 2 hari sahaja. Telur ada masalah sedikit, tapi sekarang sudah baik pulih. Dia kerana mungkin Gawai ini orang Dayak, lebih-lebih lagi orang Iban, kaum Iban banyak menggunakan telur. Tapi kekurangan tu tidaklah jadi masalah besar. Dia dalam sehari je, 2 hari. Tapi sekarang telur dah ada. Jadi nampaknya semua dalam keadaan yang tidak ada masalah bekalan ataupun dari segi harga. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke Pasaraya Farley Bintulu sempena pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Gawai tahun 2022 pada Jumaat. Mengulas lanjut, katanya jumlah penggunaan telur di Sarawak adalah sebanyak 2.2 juta biji sehari, manakala jumlah pengeluarannya pula adalah sebanyak 2.5 juta sehari. Sementara itu, beliau turut menyatakan rasa bangga dengan pihak pengurusan Pasaraya Mini Farley Bintulu yang menjual ayam dan telur ayam pada kadar harga yang lebih murah berbanding harga siling dan harga jualan bagi kepak ayam juga dijual di bawah harga siling. Dalam perkembangan berkaitan di Betong, Ahli Dewan Undangan Negeri Layar, Datuk Gerald Rentap Jabu, menyeru Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP agar memperhebatkan pemantauan harga barang khasnya di Betong, lebih-lebih lagi di musim perayaan. Selain itu, beliau juga memohon KPDN HEP memantau bekalan barangan keperluan di Betong agar sentiasa mencukupi. Datuk Gerald berkata demikian semasa merasmikan program jualan Keluarga Malaysia PJKM bagi mewakili Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugah Embas di Pasar Tamu Baru Betong baru-baru ini. Beliau yang juga Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan berkata, PJKM adalah salah satu inisiatif kerajaan melalui KPDN HEP dan ADUN di kawasan Parlimen Betong, iaitu beliau sendiri, ADUN Bukit Saban Datuk Amar Douglas Ugah, ADUN Saribas Muhammad Razi Sitam dan Ahli Parlimen Betong Datuk Robert Lawson Chuat. PJKM Betong diadakan dari 28 hingga 29 Mei lepas menerusi kerjasama KPDN HEP, Pejabat Fama Negeri Sarawak, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Sarawak dan Nam Leong Department Store. Pada sebelah malamnya, Datuk Gerald berkesempatan merasmikan Majlis Welcoming and Thanksgiving Dinner di Gereja St. Augustine Betong. Dalam ucapan ringkasnya, beliau menekankan betapa pentingnya pembangunan rohani lebih-lebih lagi kepada golongan remaja dan belia. Justru katanya penting bagi pihak gereja mendekati remaja dan belia dari sisi rohani agar sahsiah mereka terbentuk dengan baik. Berita seterusnya, masyarakat harus mempertahan dan mengekalkan warisan seni mempertahankan diri, silat agar dapat diwarisi oleh generasi akan datang. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Muhammad Razi Sitam berkata, usaha itu perlu kerana seni silat juga menjadi salah satu acara olahraga yang dipertandingkan di peringkat dunia. Kita mengharapkan pengurusan seni silat RSS Sarawak itu akan terus kukuh, terus untuk kita sedia maklum YAP Premier kita, tetapi kita siap maklum sangat support RSS kita dan terutama kita semualah untuk mempertahankan seni warisan kita ini sampai bila-bila. Beliau berkata demikian semasa Majlis Tautan Kasih Aidilfitri Citra Keluarga Malaysia Anjuran Rumpun Silat Sarawak RSS Betong baru-baru ini. Pada majlis itu, Muhammad Razi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Saribas telah menyumbang sebanyak RM20,000 kepada RSS Negeri dan RM15,000 kepada RSS Wilayah Betong. Beliau dalam pada itu berharap sumbangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh RSS dalam merancakkan lagi program berkaitan dengan seni silat di samping merapatkan serta menyatukan bangsa menerusi seni mempertahankan diri tersebut. Selanjutnya mengenai Timbalan Menteri Buruh, Immigration dan Pemantauan Projek di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala yang telah mengadakan ngabang gawai ke rumah-rumah panjang di kawasan Puyut Lubuk Nibong bersempena Hari Gawai. Datuk Gerawat yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Mulu menzahirkan rasa syukur kerana dapat menyambut perayaan Hari Gawai di kawasan Puyut Lubuk Nibong pada kali ini.
Katanya budaya kunjung-mengunjung perlu diteruskan bagi memastikan hubungan silaturahim antara sesama penduduk semakin erat serta kukuh. Tambahnya, Hari Gawai juga memberi kesempatan khususnya untuk masyarakat Iban mempamerkan budaya dan adat tradisi kepada generasi baru. Manakala di Miri, sambutan Hari Gawai pada tahun ini sangat dinantikan apabila ia dapat diraikan dengan meriah dalam suasana politik Sarawak yang stabil dan harmoni. Justru Ahli Parlimen Sibuti Lukan Isman Awang Sauni melahirkan rasa terima kasih kepada penduduk rumah panjang di Sungai Telajin yang terus memberikan sokongan kepada calon Gabungan Parti Sarawak GPS Dr. Ripin Lamat pada pilihan raya negeri ke-12 yang lepas. Ujarnya, kemenangan itu telah membolehkan Dr. Ripin dilantik sebagai Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan 2, Pembangunan Usahawan sekaligus membuka peluang bagi kawasan Dun Lambir terus menerima pembangunan. Beliau berucap demikian dalam majlis pragawai di Rumah Panjang Sungai Telajin baru-baru ini. Mengenai masalah air dan telekomunikasi di situ, Lukan Isman berkata, Kerajaan Sarawak akan terus mempertingkat dan memastikan setiap rakyatnya dapat menikmati kemudahan asas yang mencukupi. Katanya masalah ini akan terus diperjuangkan walaupun memakan masa yang lama. Laporan berikutnya di Kapit. Sambutan Hari Keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 peringkat negeri Sarawak pada tahun ini kembali diadakan secara fizikal setelah 2 tahun negara menghadapi penularan wabak COVID-19. Bahagian Kapit telah terpilih sebagai tuan rumah bagi sambutan tahun ini yang mana beberapa program akan diadakan pada 5 hingga 6 Jun depan bagi menghayati serta menghargai kedaulatan negara Malaysia yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Hasil tinjauan wartawan UKAS baru-baru ini mendapati rata-rata penduduk tempatan gembira dan teruja atas peluang ini kerana ia mampu mempromosikan Kapit kepada pihak luar. Saya berharap agar penganjuran seperti ini dapat meningkatkan sektor ekonomi dari segi kraft tangan seperti buat kumbuk, manik, kain burek dan sebagainya. Melalui penganjuran ini juga akan mempromosikan tempat-tempat menarik yang ada di bahagian Kapit kepada pelancong luar. Secara tidak langsung, ianya akan menyumbangkan kepada eko-pelancongan di bahagian Kapit ke mata dunia. Pendapat sama disuarakan oleh Steven Tanang dari daerah Song yang berasa teruja atas penganjuran sambutan itu yang diharap dapat membawa pulangan ekonomi kepada penduduk tempatan. Sehubungan itu, Steven menegaskan kepentingan pembangunan sistem jalan raya yang menghubungkan semua penempatan di Kapit. Oleh itu, pada pandangan saya, pembinaan jalan raya yang menghubung setiap penempatan di bahagian Kapit perlu supaya tempat-tempat menarik di Kapit dapat dikunjung orang luar dan menjanakan ekonomi kepada penduduk tempatan. Sambutan Hari Keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong peringkat negeri Sarawak akan dimulakan dengan majlis kesyukuran di Masjid Jabal An-Nur Kapit pada 5 Jun. Manakala acara kemuncak iaitu Majlis Jamuan Teh akan diadakan pada 6 Jun jam 9 pagi di Kapit Town Square. Pada sebelah malam pula, orang ramai akan dihiburkan dengan konsert simfoni diiringi orkestra di lokasi sama yang menampilkan penyanyi-penyanyi tempatan Sarawak. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.